Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sebelum ini kita mendengar nama Ahmad Samsuri ataupun Dr. Sam ataupun Menteri Besar Terengganu selepas menang di Parlimen Kemaman. Nama MB Terengganu disebut-sebut menjadi calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Akhirnya sebuah ulasan daripada Syabuddin.com, Dr. Ahmad Samsuri belum tentu boleh jadi Perdana Menteri. Tapi anak Hadi hampir pasti dapat kerusi Menteri Besar. Seperti mana yang saya tulis sebelum ini, usaha menonjolkan Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri tidak mungkin boleh menjadikannya sebagai Perdana Menteri dalam waktu terdekat ini. Tiada kemungkinan dan tiada kebarangkalian kerajaan boleh bertukar atau Anwar Ibrahim dapat dijatuhkan, kecuali cuma dalam mimpi dan angan-angan. Paling hampir, jikapun semua itu boleh berlaku, hanyalah selepas PRU16 pada tahun 2027 akan datang. Itu pun jika blok pembangkang PN mampu memenangi cukup jumlah kerusi untuk membentuk kerajaan baru pada PRU16. Sebelum saya meneruskan di dalam ulasan daripada Syabuddin, adakah dengan lebih mudah Ahmad Samsuri untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya beliau berada di dalam blok kerajaan? Bagaimana pula sekiranya Ahmad Samsuri menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan seperti mana yang dilakukan oleh beberapa ahli parlimen daripada pembangkang sebelum ini? Itu hanyalah persoalan. Di dalam ulasan daripada Syabuddin, sebelum tiba tarikh PRU16, Dr. Ahmad Samsuri tetap kekal sebagai PM tepi bersama dua lagi penyandang gelaran tersebut, yaitu Mahyadin dan Hamzah. Dengan adanya Ahmad Samsuri sebagai calon terbaru bagi jawatan Perdana Menteri, secara langsung ada 3 PM tepi sekarang. Tetapi dalam konteks meletakkan Dr. Ahmad Samsuri sebagai calon PM, ia bermakna beliau tidak akan menjadi Menteri Besar Terengganu lagi selepas ini. Artinya, dalam PRU16, Dr. Ahmad Samsuri hanya akan bertanding di peringkat parlimen dan tidak lagi bertanding kerusi DUN. Dengan demikian, kerusi MB Terengganu yang kosong sudah boleh dijangka siapa bakal pengisinya. Hampir pasti selepas PRU16 akan datang, jawatan MB Terengganu akan diambil alih oleh Dr. Muhammad Khalil Hadi, anak kepada Hadi Awang, Presiden PAS sendiri. Beliau sekarang adalah Exco Kerajaan Negeri Terengganu selain merupakan adun Batu Buru. Sebagai anak kepada Presiden PAS, pencalonan Dr. Muhammad Khalil sebagai Menteri Besar Terengganu tentu saja tidak dibantah, bahkan mendapat persetujuan sepenuhnya daripada parti. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, berkaitan dengan isu peruntukan ahli parlimen, tidak kira daripada kerajaan ataupun pembangkang, tetapi fokus isu berkaitan dengan isu peruntukan ini adalah daripada pihak pembangkang. Nah, berkaitan dengan peralihan sokongan beberapa ahli parlimen daripada Bersatu, di mana sebelum ini satu lagi ahli parlimen daripada Bersatu juga, yaitu MP Bukit Gantang, yang sudah sah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Oke, kita bercakap tentang peruntukan. Pernahkah kita mendengar sebelum ini pengumuman daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan ada syarat ataupun prasyarat daripada ahli parlimen pembangkang untuk mendapat peruntukan
untuk ahli parlimen. Adakah perlu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menyokong kerajaan barulah dapat peruntukan? Oh, tidak. Rupanya jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat mudah dan pasti akan menggemparkan semua ahli parlimen pembangkang. Anwar Ibrahim sendiri mengaku di dalam sebuah artikel daripada Malaysia Kini, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendengar bahawa kempen dari pembangkang pun ada yang memaki hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan di dalam kenyataan Perdana Menteri sebelum ini, peruntukan tidak akan disalurkan kepada ahli parlimen yang memaki cerca kerajaan, melainkan peruntukan itu akan disalurkan direct kepada rakyat. Nah, tuan-tuan dan puan, satu artikel daripada Malaysia Kini, menurut Perdana Menteri, nak dapat peruntukan, kena runding dulu. Berapa mudahnya untuk mendapat peruntukan? Hanya kena runding dahulu. Bukannya kena sokong Anwar Ibrahim. Nah, itu kita kena faham. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam artikel daripada Malaysia Kini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak pernah menghalang atau meletakkan syarat ketat dalam soal pemberian peruntukan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang. Anwar berkata, beliau mahu peraturan dihormati, yaitu ahli parlimen pembangkang perlu melakukan rundingan bersama timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof terlebih dahulu. Runding dahulu. Saya tidak pernah meletakkan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Tak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri. Ada beberapa peraturan runding soal peruntukan dengan kerajaan yang dilakukan dalam mesyuarat yang lalu ketika PH menjadi pembangkang. Saya kadang-kadang aneh. Wakil kerajaan terdahulu, mungkin di dalam artikel ini yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, merujuk kepada kerajaan PN terdahulu, yang berundingan dulu kini di sebelah sana sebagai pembangkang. Dia tahu proses berapa kali berunding, tapi sekarang macam tak tahu langsung, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat. Anwar menjawab soalan tambahan Syahidan Perikatan Nasional Arau berhubung peruntukan kepada wakil rakyat yang pembangkang yang masih belum dimuktamadkan. Perdana Menteri berkata, sehingga kini belum ada rundingan dilakukan oleh blok pembangkang. Nah, di sini siapa yang nak disalahkan? Ataupun siapa yang sepatutnya bertindak? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang patut mengadakan rundingan? Bukankah pihak pembangkang yang patut mengadakan rundingan? Anda boleh komen berkaitan dengan itu. Menurut Anwar, justru saya tegaskan YB Arau, soal peruntukan tak usah dipanjangkan. Runding dengan baik dan selesaikan, tiada syarat ketat. Saya dengar kempen-kempen pembangkang maki hamun saya, tuduh Perdana Menteri tak guna, minta sokong baru beri peruntukan. Saya tak pernah kata begitu, tak pernah sebut begitu, kata Anwar. Anwar menyifatkan tidak munasabah jika pembangkang enggan mengadakan rundingan, sedangkan mereka sendiri mahukan adanya semangat kerajaan pembangkang yang demokrasi. Nah, berkaitan dengan itu, Taqiyuddin Hasan pula yang membidas. Maafkan saya, Taqiyuddin Hasan pula berkaitan dengan kenyataan nak peruntukan kena runding dulu. Saya juga melihat di dalam satu laman YouTube daripada Kini TV yang bertajuk, saya tak kata kena jilat Perdana Menteri, macam perangai walaun, Anwar bidas Taqiyuddin. Ini berkaitan dengan peruntukan, isu peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Tuan-tuan dan puan, bagi saya kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pasti akan menutup mulut ramai orang. Pasti mengejutkan kepimpinan pembangkang. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.